Terus. Dah. Iyalah. Lambat loading. Oh, lupa. Kena tekanan sikit lah sini. Mana boleh masuk? Inilah caranya, boh. Aku sepak. Kata degree, tak ada tekanan sikit pun jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung seperti yang dijadualkan kitab Badrut Tamam wan Nujumus Thawaqib, yang membicarakan tentang hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan para sahabatnya. Aku suka buat apa berhenti ni. Oh, nak habis dah. Mau ke surat 26 Jawi. Mana Rumi? 43. Kita membahaskan sebelum pada ni berkaitan dengan yang terakhir, apa dia? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, Nabi berwasiat untuk aku supaya aku yang memandikan, aku menjadi ketua untuk memandikan. Nabi bagi tahu awal-awal lagi. Maka ketika Nabi wafat, maka Sayyidina Ali pun bagi tahulah, Nabi bagi tahu aku kerana aku yang akan mandikan. Maksud aku mandikan tu Sayyidina Ali yang mandikan. Orang-orang lain nak bantu-bantu ni, tuang air, ambil barang-barang apa semua, kerat kain kapan dan sebagainya macam tu. Maka yang itu orang lain tak apa. Cuma dari sudut memandikan adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali lah, Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali. Dan sebab apa, banyak lagi peraturan-peraturan pantang larang yang tak boleh buat ketika memandikan jenazah Nabi. Antaranya tak boleh tengok aurat Nabi. Siapa tengok aurat Nabi buta. Itu antara pesanan dia dekat Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali lah kena jadi ketua untuk memandikan Nabi. Kemudian dikafankan dengan 3 helai kain. Dikafankan dengan 3 helai kain. Kemudian diukupkan dia dengan gaharu, diwangikan dia lah dengan gaharu. Waktu tu gitulah.
Bahasa sekarang letak perfume lah, bagi kain kapan tu bagi dia lebih berbau wangi. Sunat gitu. Dengan gaharu. Dulu kalau wangi-wangi ni gaharu lah kan. Kemudian lepas tu pula mereka tanya Sayyidina Abu Bakar. Mereka ramai-ramai tanya Sayyidina Abu Bakar, macam mana cara nak sembahyang? Nak sembahyang jenazah Nabi, macam mana cara-caranya? Sayyidina Abu Bakar kata, masuk asing-asing, masuk satu kabilah, satu kumpulan, istilah dia panggil apa? Taifah. Dia panggil taifah. Istilah yang dia gunakan taifah. Puak ataupun satu golongan, sekumpulan, masuk sekumpulan beberapa orang setelah dikapankan sembahyang jenazah, lepas tu keluar. Masuk satu taifah lagi, satu kumpulan lagi. Sembahyang, keluar. Dia tak ada imam. Bukan ramai-ramai, tidak. Secara tunggal, tak ada berimam. Sembahyang munfarid, sembahyang seorang-seorang. Dan tiada mengimamkan mereka itu oleh seorang, tak ada. Okey, itu perbahasan kita yang lepas lah. Kemudian mereka semua tanya, tanya Sayyidina Abu Bakar, adakah jenazah Nabi dikebumikan juga? Sebab tak tahu. Mana ada orang tahu. Jadi yang ada waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Pakai pakat-pakat tanyalah. Malah ketika Nabi tu wafat, ketika Sayyidina Umar kata, siapa yang cakap Nabi mati, aku pancung. Kan Sayyidina Abu Bakar sampai, bila macam tu Sayyidina Abu Bakar pergi cek Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar kata Nabi dah wafat. Kenapa Sayyidina Abu Bakar kena cek? Sebab orang macam tak percaya tau. Akhir sekali tanya Nabi, tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya, Nabi telah wafat. Maka dong, kalau macam tu kita nak buat apa ni? Perlu dimandikan ke? Sayyidina Abu Bakar kata, ya, perlu dimandikan. Kemudian Sayyidina Ali kata, Nabi dah berpesan dekat aku yang akan mandikan. Lepas tu, lepas habis mandi dah, orang tanya pula, kena solat jenazah ke? Sayyidina Abu Bakar kata, ya. Sayyidina Abu Bakar jadi ketua dah waktu tu. Ya. Lepas tu kata, adakah dikapankan? Ya, Sayyidina Abu Bakar kata. Kemudian ada satu peristiwa ketika nak mengkapankan tu, ada disediakan satu jubah untuk dikapankan Nabi, jubah yang dijahit, yang telah berjahit. Memang nak dipakaikan, tetapi entah macam mana tiba-tiba tak jadi pakai. Atau ada sebab-sebab yang tertentu tak pakai. Sebab kita boleh kapankan sama ada kain kapan lepas, kain putih tu, ataupun boleh pakai baju, boleh. Bukan semestinya kain kapan mesti warna putih, tidak, itu sunat. Mesti kain lepas, kain lepas kan, tak jahit, itu sunat. Iyalah sunat buat gitu. Tak semestinya, boleh je pakai baju kan, pakai jubah, boleh. Yang telah berjahit, boleh. Malah sunat pakaikan pakaian yang biasa dia pakai ketika dia hidup. Ketika dia hidup dia suka pakai pakaian tu, maka ketika dia mati pakaikan pakaian tu juga. Cuma selepas itu pakaian yang pertama lah, yang lapisan yang kedua kain putih lah, lapisan ketiga. Cuma apa pakaian yang biasa dia suka. Kadang-kadang ada orang suka dia suka pakai baju jubah ke, baju Melayu ke, jubah ke, biasa jubah lah. Dia suka pakai sebab agak selesa. Kadang-kadang kalau tak basuh lagi, dia dah nak pergi dah sembahyang maghrib, pukul 6 tak basuh lagi, dia suruh rumah dia basuh juga. Contohlah, nak bagi tahu dia sukanya jubah tu. Basuh. Lepas tu spin kering kan, lepas tu letak bawah kipas yang ni lah, kipas yang tu basah-basah, lembat sikit pun pakai. Maknanya nak bagi tahu sukanya dia dekat baju tu. Memang selesa. Tapi macam kan basah-basah sikit, boleh lah, nanti naik motor nanti kering lah tu. Mana dia suka baju tu. Bila dia mati, sunat pakai baju tu, yang dia suka. Jadi adalah pakaian yang Nabi punya ada. Malah ada pakaian Nabi, dan ada juga orang hadiahkan dekat Nabi untuk pakaikan jubah. Entah macam mana ketika kapan tu tak terpakai, macam terlupa macam tu lah. Tengah duk sibuk-sibuk, akhir sekali tak terpakai, pakai kain je tiga lapis. Maka seorang sahabat ni ambil,
seorang sahabat ni ambil. Dia ambil. Bila sahabat ni ambil, dia minta lah. Sebab dah tak pakai. Tak pakai, maka dia ambil. Sebab dia mudah-mudah dapat keberkatan lah, asal nak guna untuk Nabi. Tapi tak jadi kalau aku pakai. Kalau aku mati nanti aku nak pakai yang ini. Dia peminta, dia ambil. Tapi bila lama selepas pada tu, dia terfikir balik, kenapa dalam keadaan sibuk-sibuk tak terpakai jubah itu yang disediakan untuk Nabi? Maknanya jadi Allah tak redha pakaian itu ada pada Nabi. Dia kata kalau Allah tak redha pakaian itu ada pada Nabi, sebab tu jadi terlupa tu, takkan aku nak pakai pakaian tu letak kat aku bila aku mati. Maka dia bagi balik. Setengah kata yang ambil itu anak Sayyidina Abu Bakar, ada kata anak Sayyidina Umar, adalah sahabat lain lah. Dia ambil, dia minta, dia kata oh ini untuk Nabi ni, tapi dah tak terpakai dah. Dah terlupa macam tu. Tak apalah, aku ambil untuk aku mati, aku nak pakai yang ini, mudah-mudahan berkat. Selang tu fikir balik, maknanya Allah tak redha lah. Sebab tu kalau Allah redha, dia pakailah. Jadi bila macam tu, takkan Allah tak redha kat Nabi, aku pula nak pakai. Tak jadi pakai. Bagi balik, tak bagi. Okay, tu sikit cerita tentang kapan. Kemudian mereka tanya lagi, perlu dikebumikan ke Nabi ni? Orang tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata ya, perlu dikebumikan. Orang tanya lagi, di mana? Di mana, orang tanya, kat mana nak ke bumi? Nanti kita baca kat mana tu, kat mana. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun jawab. Itu cerita, barulah masuk cerita kita ni. Jadi baru masuk. Kalau terus baca, dia macam tak matching. Sebab cerita ni dia lompat-lompat. Pop, dia lompat. Jadi kalau kita baca direct, macam tak kena di antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Jadi ada cerita yang tengah-tengah tu terpaksa saya cerita. Kalau tidak, cerita macam melompat-lompat. Okay. Dah faham kisah tu, mari baru kita baca. Rasulullah dimakamkan dan bersalah-salahan segala sahabat pada tempat tanamnya. Sahabat yang ni kata, Abi nak ke bumi kat mana? Kat situ, kat sini, bersalah-salahan. Maksudnya berbincang-bincang. Aku kata kat sini, sahabat ni kata di sini. Sebab kalau Nabi kata, bila aku wafat nanti tanam di sini, selesai. Nabi tak kata tu yang duduk kata, sahabat ni kata macam ni, sahabat ni kata macam ni. Bersalah-salahan. Maka kata setengah orang sahabat, dia kata ditanamkan dia pada Baqi'. Kat Baqi' yang tu lah. 39 berapa? Pintu ke berapa? 393. Lupa dah. Gate tu. Allah, lupa dah. Ada saya tulis kat sini. Pintu keluar tu, Masjid Nabawi tu. Mana? 39. Keluar pintu 39, straight je. Straight keluar pintu 39, masuk gate berapa tak ingat. Berapa ratus lah gate tu. Terus pergi Baqi'. Ditanam dia pada Baqi', macam yang lain-lain juga. Dan kata setengah sahabat lagi tengah bincang ni nak ke bumi kat mana, dipindahkan dan ditanam pada sisi Nabi Ibrahim Al-Khalil. Oh gitu pula. Kat mana? Tak tahulah kat mana. Tanam kat mana? Dekat sebelah kubur Nabi Ibrahim. Soalannya kat mana? Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, bila berkata nak tanam kat mana ni, pakat bagi cadangan, bagi sana. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata di tempat mana Allah mencabut nyawa baginda, disitulah dikebumikan. Kerana Allah tidak mencabut nyawa Nabi kecuali itu adalah tempat yang terbaik. Tempat itu adalah tempat terbaik, maka kerana itulah di situ Allah cabut nyawa Nabi. Jadi bila tempat tu tempat terbaik, maka di situ adalah dikebumikan. Di mana? Tak boleh pindah walaupun sejengkal. Di tempat itu. Malah sahabat yang lain baru teringat, iyalah Nabi pernah bagi tahu aku, jasad para nabi dan rasul, bukan nabi kita aja, semua nabi daripada dulu, jasad para nabi dan rasul bila dia wafat, hendaklah dia dikebumikan di situ. Sejengkal pun tak boleh ke depan, ke belakang, kiri kanan tak boleh. Di situ. Exactly di situ. Tak boleh pindah. Sebab bila ditarik nyawa di situ, maka tempat itu adalah tempat yang paling mulia. Dia menjadi sejarah.
yang tercabut nyawa. Maka tempat tu tempat yang paling mulia. Kenapa nak pindah maqam Nabi? Mana-mana Nabi dan Rasul daripada sejak Nabi Adam, mana-mana. Kenapa nak pindah tempat yang mulia kepada tempat yang kurang mulia? Maka di situ lah. Kalau di tempat yang ditarik nyawa tu dalam bilik, Kalau ruang tamu, dekat pasar, kat mana ditarik? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tanam kamu akan dia pada tempat yang diqabatkan dia padanya, yang ditarik nyawa lah. Ya, kat mana ditarik nyawa, di situlah tanam, di situ. Soalannya pula, di situ tu di mana? Kan kita dah cerita sebelum ni, Nabi minta izin dekat isteri-isteri dia yang lain supaya nak duduk rumah Sayyidatina Aisyah saja. Pertama dekat dengan masjid, sebab nak pergi satu ikut giliran kan, Nabi ramai isteri, nak ikut giliran tu sakit, tengah sakit 13 hari sakit. Maka semua isteri dia kata, bagilah duduklah rumah Sayyidatina Aisyah, kami yang ramai-ramai pergi situ. Kalau nak ziarah, kami yang pergi. Jadi maknanya kemudian kalau ingat lagi cerita tu lah, hari terakhir Nabi hidup, hari terakhir dia rasa sihat sikit. Maka dia panggil dua orang untuk papah dia keluar kan. Sayyidina Abu Bakar tengah jadi imam. Kan cerita tu kita dah cerita sebelum ni. Kemudian lepas sembahyang, Nabi sembahyang duduk. Lepas sembahyang, Nabi masuk balik. Bila masuk balik, sahabat pakai ikut, Nabi makin lemah kan. Kat mana masuk ke? Masuk ke dalam rumah bilik dia lah, iaitu bilik Sayyidatina Aisyah lah. Jadi di situ. Jadi mana? Dikebumikan di mana? Di situ. Jadi kita dapat tahu yang kubah hijau tu, siapa pergi Masjid Nabawi ke kubah hijau, kat situ lah rumah Nabi, situlah bilik Sayyidatina Aisyah. Yang kita keluar masuk Raudah, boleh masuk pakai apa, nusuk pakai application nusuk, lepas tu masuk Raudah. Bila masuk Raudah je corner kiri kan, kena untuk keluar. Bila corner kiri untuk keluar tu, tengok-tengok dah ada Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan. Situ. Jadi di situlah, di situ. Maka sebab tu lah pelik kenapa makam Nabi, kubur Nabi ada dekat dalam masjid. Pelik. Sebenarnya sebab apa? Itu rumahnya dulu, kemudian dibesar-besarkan tu yang jadi duduk dalam tu. Kenapa pasal pula duduk dalam tu kan? Maka bahawasa aku dengarkan Rasulullah bersabda ia, tiada ditanam seorang Nabi melainkan pada tempat yang diqabatkan. Kat mana dia ditarik nyawa, di situlah dia tanam. Nabi kata, mana-mana Nabi sejak Nabi Adam, sama ada Nabi saja, Nabi dan Rasul sama aja. Maka tak bolehlah, tak boleh di situlah. Sekarang ni di bawah kubah hijau tu. Maka sepakatlah, ittifaq tu sepakat. Maka sepakatlah mereka itu atas demikian itu. Maka sepakatlah. Betul. Aku pun teringat Nabi pernah kata gitu. Sebelum ni bagi cadangan nak ke situlah, nak sinilah sini. Bila Sayyidina Abu Bakar kata gitu aja, pakak-pakak teringat. Betul lah. Kita tak boleh ke bumi tempat lain. Kena gali di situ. Di bilik itu. Galilah di situ. Gali. Okey. Maka digalikan kuburnya dan menurunkan dia ke dalam kuburnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Samalah, dia yang mandikan, lepas mandikan dia juga yang turunkan, dia yang sambut. Dan Al-Abbas dan pakcik Nabi Abbas, dua orang je pakcik Nabi yang beriman kan. Hamzah yang tu dalam perang kena belah dada tu. Yang kedua Abbas. Dua orang, yang ni Abbas ada, Abbas. Dua orang yang masuk kubur, yang masuk sambut dalam tu. Dan Al-Fadl ni anak dia kan. Dan Al-Qasam dan Aus ibnu Khawli, nenek Bani Auf. Ni orang yang tercatat dalam sejarah yang sambut Nabi lah masa nak turunkan Nabi tu kan. Okey. Ke dalam lahat lah, ke dalam kubur tu. Okey. Dan adalah tanamnya pada malam apa tu? Arba'ah. Malam hari Rabu. Ditanam tu hari Rabu. Kalau kita tengok, kalau kita ingat balik kan, wafat Isnin lama tu, hari Rabu baru ke bumi. Maka adalah diamnya kemudian daripada wafatnya pada yang tinggal daripada hari Isnin. Hari Isnin wafat. Okey.
Hari Rabu ke bumi. Okay. Hari Isnin wafat tu tengah-tengah hari. Maksud dah masuk hari Isnin. Jadi berapa hari, berapa lama sehingga nak ke bumi ni? Yang pertama, baki daripada hari Isnin. Jadi nak kira berapa lama ni? Kalau ada jam dulu senang. Selama 70 jam baru dikebumikan. Senang. Ini tak ada, jadi payahlah nak cakap. Jadi maksudnya wafatnya Nabi hari Isnin. Nak habis hari Isnin, ada baki-baki nak masuk hari Selasa tu. Jadi berapa lama sebelum dikebumikan? Yang pertama, hari Isnin, baki pada hari Isnin habis. Kita kata setengah hari lah kot. 12 jam ke 10 jam macam tu lah kot. Baki. Satu. Itu maksud dia wafatnya pada yang tinggal pada hari Isnin. Baki daripada hari Isnin setelah kewafatannya. Dan malam Sulasah, malam Selasa. Sebab lepas habis Isnin masuk hari Selasa. Selasa masuk malam dulu kan. Dari sudut Islam, masuknya harinya berpindah hari pada maghrib malam. Kalau yang kita ni masuk hari itu pukul 12 12.30 malam kan. Itu bukan Islam masuk maghrib. Jadi baki hari Isnin Nabi wafat, kemudian baki tu berapa jam dah. Kemudian masuk hari Selasa malam dulu, sebab tu dia kata malam Sulasa, malam hari Selasa malam, dan harinya dan siangnya, maknanya hari Selasa penuh 24 jam, tak tanam lagi. Hari Isnin separuh, separuh hari, dan setengah daripada malam Arba'ah lah, hari Rabu, setengah daripada malam, maknanya bukan siang lah hari Rabu, malam lah. Jadi maksudnya hari Isnin siang. Nabi wafat siang hari Isnin. Kemudian berlalu beberapa jam, dia tak adalah secara tepatnya, beberapa jam masuk hari Selasa malam. Dah masuk malam lah hari Selasa. Selasa 24 jam sampai Selasa malam, lepas tu baru Selasa siang. Sebab dalam Islam malam dulu baru siang. Kalau kita baca Quran, laila wan nahar, laila wan nahar, laila wan nahar, ikut turutan tu. Allah mencipta laila wan nahar, malam dan siang, malam dan siang. Tapi kita Melayu siang dan malam kan. Yang tepatnya malam dan siang. Sebab malam dulu baru siang. Nabi Adam turun pun malam dulu baru siang, bukan siang. Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam pun tengok, wih gelapnya bumi rupanya, sedap duduk syurga lagi, terang. Oh macam ni lah aku akan hidup atas bumi, jadi khalifah. Gelapnya Nabi Adam. Selang berapa lama, beberapa jam tu tengok matahari, oh rupanya ada siang ada malam. Baru Nabi Adam tahu. Jadi Nabi Adam pun diturunkan malam, dan diciptakan bumi ini dicipta pun malam dulu. Jadi kalau yang tepatnya sebut malam dan siang lah, bukan siang dan malam. Sebab tu dalam Quran semua lail dulu malam, baru nahar, baru siang. Kerana masuk hari pun malam dulu baru siang. Jadi masuk dulu hari Selasa malam, lepas tu siang. Maknanya hari Selasa 24 jam. Kemudian bila habis hari Selasa siang, masuk hari Rabu pula malam, maghrib tu. Dan dia tak kata siang Rabu, tak ada siang Rabu. Dia kata, dan setengah daripada malam Arba'ah, hari Rabu malam. Maknanya bukan siang Rabu. Jadi kalau kita kira lebih kurang lah, jam tu tak 2 hari lah sebenarnya. Kalau kira jam 48 jam lah. Sebab siang wafat, siang, kemudian beberapa jam tak tahu, sehingga sampai malam. Kat situ dah beberapa jam. Kemudian hari Selasa 24 jam siang malam. Lepas tu hari Rabu mula masuk malam tu, beberapa jam selepas malam masuk hari Rabu dikebumikan. Jadi kalau kita kira sebenarnya tak sampai 48 jam kot. Kurang lagi. Secara detail tu disebut yang tercatat dalam sejarah. Jadi wafat hari Isnin, ke bumi hari Rabu. Kerana betul juga, kalau kita tak belajar macam ni, kita tak tahu. Kalau orang tanya kan, Nabi wafat siang ke malam, tak berani nak jawab. Tak berani. Sekarang kita dah tahu dah, siang. Nabi dikebumikan siang ke malam? Malam, dah tahu dah. Baru confident. Nampak macam takkan tak kenal kot. Boleh kata, oh gitu. Berapa hari setelah Nabi wafat sehingga dikebumikan? Dari sudut hari 3 hari lah, Isnin Selasa Rabu. Tapi dari sudut jam mungkin tak sampai pun 48 jam. Sebab mungkin tak sampai, sebab dia tak adalah jam yang tepat. Okey, kita kena kenal Nabi sampai macam tu sekali lah. Sebab kan kata sayang Nabi.
sayang Nabi, sayang Nabi, sayang Nabi, tapi tak tahu benda macam tu. Kata sayang. Macam itulah. Dan setengah daripada malah kerana bahawasanya wafat ia pada hari Isnin. Wafat dia pada hari Isnin, dan pada hari Isnin tu berapa hari bulan? Pada hari yang kedua daripada Rabiul Awal, ke-12. Hari yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal. Maknanya 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi. Nabi lahir 12 kok. Yang kita sambut hari kelahiran Nabi ke kewafatan Nabi? Kan kita sambut kan, oh Nabi Maulidur Rasul, Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Tapi Nabi wafat pun 12 juga. Kita sambut mana satu? Okey. Pada tahun yang ke-11 daripada hijrah. Tahun ke-11 hijrah. Maksudnya Nabi hijrah sampai je dekat Mekah, sampai je dekat Madinah, 11 tahun. Kalau kira tahun 10 aja. Maksudnya sampai. Okey. Tahun pertama sampai tahun yang kedua, sehingga tahun yang ke-11 wafat. Tahun yang ke-11 daripada hijrah. Maka telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak Abbas tadi itulah, diperanakkan dia pada hari Isnin. Lahir hari Isnin, dia kata, Ibnu Abbas kata Nabi lahir hari Isnin dan dibangkit jadi Nabi pada hari Isnin dekat Gua Hira tu. Hari Isnin juga peristiwa Jibril datang jumpa dekat dalam Gua Hira tu kan, peluk Nabi tu kan. Hari Isnin. Dan keluar ia berpindah daripada Mekah ke Madinah hijrah pada hari Isnin. Yang keluar tu lah yang Sayyidina Ali duduk dekat tempat tidur dia keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia baling pasir, dia baca apa? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un tu. Semua pakar-pakar tak nampak Nabi keluar kan. Dah bahas dah sebelum ni. Cerita dah. Hari Isnin juga. Dan mengangkat ia akan Hajar Aswad pada hari Isnin. Angkat apa pula ni? Berlaku satu peristiwa yang bersejarah. Bila Kaabah rosak. Bila Kaabah rosak, ada kata sebab banjir. Oh, Mekah pun banjir. Rosak. Bila rosak, nak repair. Rasanya pun dah cerita dah sebelum ni kan. Kalau ingat lagi lah. Repair. Runtuh, rosak separuh lah. Nak repair, mesti kena pakai daripada sumber yang halal lah. Nak cari batu apa semua tu, nak repair balik, kena sumber yang halal. Sebab itu rumah Allah kan, rumah yang suci. Takkan nak pakai harta haram kot. Maka berpakatlah semua pembesar-pembesar. Siapa nak bagi ni? Nak buat ni, nak cari batu, nak beli batu ke apa, nak buat ni macam mana ni? Nak upah pakai duit mana? Pakai duit kau lah. Tak boleh, duit aku haram. Dia tahu, dia jenis bom. Jenis makan riba ke, curi duit orang ke. Oh tak boleh, harta aku campur halal dengan haram. Engkau, aku pun sama. Aku gitu, sepakat-pakat semua buat kerja haram. Memang pun waktu tu. Habis tu macam mana ni? Nak ambil batu-batu, pasir-pasir nak buat ni, macam mana ni? Akhir sekali macam ni lah. Kita ambil batu-batu yang dekat jalan lah. Tak ada tuan punya, confirm halal. Maka ambil lah, tak cukup. Itu yang jadi Kaabah jadi kecil tu. Dekat apa Hijr Ismail yang ada macam tu kan. Itu kan. Sebenarnya itu yang masa tawaf jangan masuk ke situ. Malah kalau boleh jangan sentuh pun. Jangan duduk buat tangan gini pun. Sebab itu masih lagi dalam Kaabah. Kenapa Kaabah jadi kecil pula? Sebab ini tak cukup dana. Dana halal. Dana banyak. Abu Jahal kata, oh harta aku lagi jahanam, haram semua. Dia tahu haram, tak berani aku nak letak, nanti kena bala. Sebab dia nak kena letak harta-harta yang suci. Jadi ambil je lah, pakat-pakat buat. Jadi itu jadi kecil tu Kaabah tu. Tu yang ada hati-hati lah dalam bab tu. Jangan kita duduk pula mentang-mentang lah kita nampak Kaabah besar tu, kita masuk kot celah tu. Celah tu yang masuk. Sebab tak ada orang lah kita, dia masuk. Biasanya ada orang jaga, polis dia jaga. Masuk kot tu habis Mana boleh, bila sebut tawaf Kaabah, dia tak boleh duduk dalam Kaabah. Duduk dalam Kaabah dia tak nama tawaf. Tawaf mesti di luar, pusing. Tapi itu kan luar. Luar tu sekarang, dulu tu dalam. Okey. Jadi bila rosak, tempat Hajarul Aswad tu lah rosak. Jadi jatuhlah Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad adalah batu daripada syurga. Semua orang tahu dia batu yang mulia. Asalnya putih jadi hitam.
Kerana dosa-dosa manusia yang duk cium dia. Satu-satunya tempat yang garanti Nabi pegang dan cium, garanti ada bekas Nabi di situ, garanti 100% Hajarul Aswad. Tempat-tempat lain tak garanti, mungkin aja, mungkin kemungkinan sini, macam kat Raudah tu kan, kemungkinan Nabi pijak sini, kemungkinan aja, tak boleh 100%. Tak ada tempat yang 100% Nabi pernah pegang atau pernah touch, sentuh di situ. Tapi Hajarul Aswad garanti. Sebab tu orang pakat nak cium, sebab nak biar bekas Nabi tu kena juga walaupun dah beribu tahun. Itu kelebihan Hajarul Aswad. Sebab tempat yang garanti Nabi pernah sentuh, kita dapat sentuh juga, atau kita dapat cium. Nabi pernah cium, kita cium juga tempat yang Nabi tu. Itu yang kita nak. Kalau tidak, tak ada makna pun Hajarul Aswad tu. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalaulah Nabi tak cium kau, aku tak cium kau wahai batu. Kata Sayyidina Umar, sebab Nabi cium kau lah aku cium kau. Macam tu lah juga kita. Kalau bukan sebab Nabi pegang kat situ dan Nabi cium kat situ, buat apa kita cium? Jadi kita cium sebab Nabi cium, dan kita cium sebab kat situ pernah kena kulit Nabi yang 100% garanti. Tak ada tempat lain. Dia kata ni rumah Nabi ni, Nabi mestilah pernah pegang sini, masih lagi tak 100%. Ni Raudah, Nabi selalu berdoa kat sini, masih lagi 100% kemungkinan. Tak ke? Kemungkinan tu ada, tapi tak 100%. Tapi kalau Hajarul Aswad 100%, 100% garanti. Sebab tu orang berebut tu, nak pegang, nak cium, sampai sanggup bayar. Sanggup bayar, ada geng-geng Indonesia 350 rial. Kejap datang 7-8 orang buat kereta api. Masuk tuan, masuk tuan, masuk tuan, masuk tuan, masuk, pergi cium apa semua, dia ikut sampai ke hotel, minta 350 rial. Orang sanggup bayar, janji aku dapat pegang. Tak apalah. Siut betul. Buat keluar 100, tak ada, 100 je ada. Kat hotel adalah, dia ikut sampai hotel. Ada orang kena gitu. 350, nak bahagi 7, dapat 50 rial seorang. Lepas tu dia cari lagi makan lagi. Nak cium Hajar, nak cium. Kita kata bagusnya nak tolong aku. Oi, jangan buat hal depan tu. Kalau kita follow dia ikut sampai ke hotel. Bayar. Tapi kalau kita pergi Kedah boleh? Takkan boleh. Dah sikit lagi nak sampai. Bawa ke belakang balik. Sikit sampai. Tak boleh. Ada orang badan besar-besar. Sebab tu, jadi bila jatuh Hajarul Aswad tu, nak letak balik, siapa nak letak? Kabilah ni kata, aku ketua kabilah ni, aku letak. Ini kata aku letak, ni kata aku letak. Berebut-rebut. 4 orang, kabilah yang besar. Siapa nak pegang Hajarul Aswad untuk letak? Akhir sekali, dah tak dapat penyelesaian, dia kata macam ni lah, kita buat, dia macam perjudian sikit. Diorang suka berjudi, macam perjudian sikit. Esok pagi subuh, siapa yang masuk, datang dekat masjid, dekat tawaf tu, siapa yang datang dulu, masuk Masjid Haram lah, siapa yang datang dulu, orang yang pertama datang pagi esok, dialah yang akan angkat, ataupun dialah yang akan, dialah yang akan buat keputusan siapa di antara 4 orang kita yang angkat. Dia suka macam tu. Akhir sekali tengok Nabi yang masuk dulu, dia kata okey, dan dia pun setuju, memang Nabi ni memang terkenal orang yang baik apa. Oh, memang ini orang yang tepat. Okey, sekarang kau agak-agak 4 orang kami, siapa yang layak? Nabi kata aku yang layak, tapi korang juga layak. Macam mana? Ambil serban Nabi, apal, Nabi ambil Hajarul Aswad, letak atas tu, 4 orang pegang. 4 orang pegang, angkat lagi, letak sampai dah dekat kat tempat letak Hajarul Aswad, Nabi berangkat, letak. Semua puas hati. Boleh tak kita kata kabilah tu angkat? Boleh juga. Keempat-empat, iya juga. Nabi angkat, iya juga. Tu Nabi, hebat. Peristiwa itu berlaku bila? Pada hari Isnin juga, kata Ibn Abbas. Dan diqabatkan dia pada hari Isnin, dan diwafatkan dia, tarik nyawa pada hari Isnin juga. Dia qabatkan dia pada hari Isnin juga. Mana semua hari Isnin lah. Dan Nabi pernah kata, aku berpuasa pada hari Isnin kerana hari Isnin aku dilahirkan. Jadi boleh tak sambut hari jadi? Itulah hujah dia. Nabi bukan sambut hari jadi setahun sekali, tiap-tiap minggu, harian, mingguan Nabi sambut. Maknanya setahun 56 minggu kan, 52 minggu kan setahun. Makna Nabi sambut hari jadi 52 kali setahun. Tapi Nabi sambut bukan dengan kek, Nabi sambut dengan puasa. Tapi sambutlah juga, sambut. Jadi kita boleh ke nak sambut hari jadi? Boleh lah, itu hujah dia. Cuma
Janganlah sambut dengan kek aja. Sambutlah dengan puasa sekali-sekala, buat kenduri ke apa sekali-sekala. Kita buat pun setahun sekali. Nabi tiap-tiap minggu. Itulah hujahnya bahawasanya dia haruskan sambut hari jadi. Okey. Dan bermula sebab takhir tanamnya. Kenapa lambat tanam? Takhir, melambat. Kenapa jadi lambat? Hari Senin, Selasa, Rabu baru ke bumi. Kan Nabi sendiri pesan 3 perkara yang mesti cepat kan, tak boleh lambat-lambat, mesti cepat. 3 perkara Nabi sebut. Yang pertama, apabila tetamu datang. Jadi tetamu datang rumah, maksudnya kita menerima tetamu, jangan buat lambat-lambat. Sediakan terus tempat tinggal dia, tilam, selimut, makan segera. Jika kita menerima tetamu, jangan buat lambat-lambat. Sebab dia penat. Tetamu tu maksudnya dia datang musafir kan. Jangan lambat-lambat. Yang kedua, bila anak perempuan, budak perempuan, bukan budak lah, perempuan yang dah sampai tahap nak kahwin, dah gelenyar lah, gelenyar nak kahwin lah. Jangan tunggu-tunggu. Allah, tunggulah habis ngaji dulu. Jangan, Nabi tak ajar gitu. Yang tunggu habis ngaji tu yang jadi macam-macam tu. Dekat universiti, sabar dulu, belajar dulu. Tengok dah gelenyar dah ni, gedik-gedik dah ni. Itulah istilah kan. Sabarlah dulu. Macam tak apa, nampak dah sangat. Boleh nampak anak dia, takkan dia daripada kecil dia bela. Dia tahulah, mak dia tahulah, mak dia pun gedik macam dia juga dulu. Dia tahulah. Jadi bila macam tu, jangan bagi. Itu kata apa pun tu, kahwin umur 16, kahwin umur 17. Buat apa kahwin awal-awal? Itu yang jadi macam-macam tu. Sebab dia halang dia orang ni nak kahwin. Dah balik ke boleh kahwin dah. Tapi nak belajar. Kalaulah dia nak belajar, teruskan belajar, bagus. Tapi kalau dah tak sabar-sabar nak kahwin, lompat atas motor kawan tu, lompat atas motor kawan ni, kejap jantan tu, kejap jantan ni, tak nak kahwin tu, kahwinkan terus, selesai masalah. Walaupun umur baru 16-17. Cuma kalau bawah daripada umur mengikut negeri, dia kena pergi mahkamah je lah. Tapi masih lagi dibenarkan. Kalau macam kat Kedah 18. 16. Bukan. 16 ke bawah kena pergi mahkamah. 16 dan ke atas tak perlu pergi mahkamah. Dengan syarat wali itu wali bapa. Macam tu dah dia ada. Kalau kat Selangor berapa, umur 18 ke apa. Kalau kat Pahang macam tu lah, ada umur 21, ada umur 20. Kurang daripada tu boleh kahwin, kena masuk mahkamah. Itu aja. Itu dari sudut undang-undang, bukan syarat. Tapi kahwin kan, habis SPM tu kahwin. Habis tok kita dulu umur 15 kahwin, anak 14 orang, cucu beratus. Ini apa, tahan-tahan. Yang lelaki tak apa, yang perempuan ni masalah. Perempuan ni memang masalah besar. Jadi kalau rasa dah gelenyar tengok pelik ni, dah pelik ni, nak kahwin ni, dah ada, kahwinkan je. Tengah belajar pun tengah belajar lah. Itu sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Cerita buat benda tu pula. Nak cerita sebagai selingan aja, dah jadi panjang lah. Yang pertama, Nabi kata, jika tetamu datang, cepat uruskan keperluan dia, jangan tangguh-tangguh, dia penat. Sebab dia tetamu kamu. Yang kedua, kalau perempuan tu, orang perempuan, anak perempuan dah mula macam nak kahwinkan cepat-cepat, jangan tahan-tahan. Dia akan jadi penyakit sosial nanti. Okey. Yang ketiga, jika jenazah dah mati, cepat-cepat ke bumi. Cepat-cepat ke bumi, jangan tunggu lama-lama. Jangan. Kalau tak ada sebab, jangan duk hantar jauh-jauh. Ini kejap nak hantar sampai ke Johor, nak hantar sampai berhari-hari. Tak ada. Terus secepat mungkin. Tiba-tiba Nabi sendiri Isnin, Selasa, Rabu. Sahabat tak tahu ke? Sahabat anak murid Nabi terlebih tahu. Tapi kenapa tu lambat? Dia nak bagi tahu alasan kenapa lambat. Dan bermula sebab takhir tanamnya yang lambat sampai 3 hari tu. Berbimbang mereka itu, masyghul, sibuk. Sibuk apa? Sibuk uruskan Nabi ke? Bukan. Berbimbang mereka itu dengan mubaya'ah. Apa dia mubaya'ah? Bai'ah. Bahasa sekarang lantik pemimpin. Bahasa sekarang buat undian dekat Dewan Rakyat. Itulah sekarang punya. Sekarang dah tak ada dah. Macam mana pemimpin yang terbesar dah meninggal dunia?
Dia ada ni, belum kebumikan lagi ni. Mubaiyah dulu. Mana dari sudut aulawiyat, keutamaan, mana lagi utama nak melantik pemimpin yang baru meninggal, siapa yang nak ganti, ataupun menguruskan? Dua-dua penting, dua-dua perlu segera. Maka sebahagian sahabat urus Nabi Sayyidina Ali, sebahagian sahabat urus mubaya'ah, bay'ah lah, daripada bay'ah. Bay'ah. Jadi menyebabkan tertangguh urusan pengkebumian. Itu setengah ulama kata gitu. Asalnya nak lantik siapa? Ni ada di kaca kita nanti. Mana cerita dia? Kat sebelah ke? Yelah, ada di sini. Jadi apa, nak bayar, maksudnya pilih orang ni, undi, gagal undian ni, kita buat secara demokrasi pula, ataupun kita buat macam mana, begitu lah. Berhari-hari makan berhari. Kalau tengok sekaligus, teruk sungguh lah. Sibuk dengan apa, kuasa, sehingga mengabaikan Nabi. Kalau tengok sekali lalu, sedangkan tidak. Sahabatlah orang paling faham Nabi. Jadi kat sini kita dapat faham satu benda. Sahabat ajar kita satu perkara, iaitu memilih pemimpin, mubaya'ah, ataupun memilih pemimpin, dia besar, benda tu besar. Perkara itu bukan perkara kecil, ia adalah perkara yang besar, perkara yang penting, sehingga kalau kita letak bandingkan jenazah Nabi sendiri sekalipun, didahulukan yang itu dulu. Sebab dia kata, sahabat dia kata, cantik ayat dia ni, berbimbang mereka itu dengan mubaya'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga sempurna ia. Kawan ni kata, kita lantik Sayyidina Umar. Kawan ni kata, kita ada yang kata kita cari seorang orang Ansar tu orang Madinah, kita cari seorang calon orang Madinah Ansar, satu lagi Muhajirin orang Mekah calon, kemudian kita pakai undi. Ada kata gitu. Jadi banyak, itu memakan masa tu. Kenapa pentingnya melantik pemimpin ni? Kerana sekarang ni ada yang tengah perang ni, nak kalah ni. Apa nak suruh dia buat? Patah balik lari, ataupun nak hantar bantuan lagi, ataupun nak suruh bertahan, ataupun nak suruh apa. Banyak ni perang kat sana pula, tak cukup senjata, nak hantar senjata ke, nak buat apa ke, semua tu. Semua dari sudut zakat dapat. Orang duk bagi zakat ni, Baitul Mal. Nak urus ni macam mana ni? Nak pakai untuk apa ni? Semua ni. Ada orang susah datang, nak bagi ni, siapa nak urus ni? Tu pemerintahan penting. Sehingga tertangguhlah pengkebumian, pemakaman Nabi, tertangguh. Kena faham tu. Maknanya dia bukan kita ni apa, tak payah fikir siapa-siapa jadi, semua sama je lah. Tak kira lah, siapa perintah pun sama je, siapa je ketua. Kita macam tu juga, tak gerak tak makan. Parti gerakan kita ni, gerakan yang mana? Bukan gerakan tu, gerakan apa? Tak gerak tak makan. Yang mana duduk atas pun kita tak gerak tak makan pun. Jadi tak kisahlah siapa. Tak boleh gitu, tak boleh gitu. Sahabat ajar kita tak boleh. Kena fikir. Bukan suruh politik 24 jam. Kena fikir tentang siapa yang nak menguruskan urusan umat Islam. Elok-elok boleh sembahyang lah, tiba-tiba tak boleh sembahyang ni macam mana? Elok-elok boleh azan kuat, tiba-tiba tak boleh azan ni macam mana? Jadi kena fikir. Elok-elok anak kita ni dalam keadaan masih lagi terkawal, walaupun dah makin nampak pergaulan tu pun dah, tapi masih lagi terkawal. Kalau tak terkawal nanti macam mana? Sekarang ni pun dah macam-macam hiburan yang melampau. Kalau penuh hiburan nanti tiap-tiap bulan ada import daripada luar, budaya luar, macam mana? Sekarang ni LGBT pun masih lagi terkawal, walaupun semakin banyak. Kalau lagi banyak LGBT macam mana? Kena fikir. Itu orang atas lah yang kontrol. Kita tak boleh dalam TV tak mau banyak-banyak hiburan, kita tak boleh. Pergilah buat, tak jadi apa. Dia kena ada akta, kena masuk. Jadi pemerintahan tu penting. Kena fikir. Dia tak boleh, aku tak ada orang kacau aku hari-hari dapat semayang, dapat puasa, aku nak pergi surau tak ada orang tembak. Buat apa lagi? Pergi kerja pagi, balik pergi surau, pergi masjid, semayang, balik main dengan anak bini, lepas tu datang pergi semayang, esok pergi kerja pula, cukup bulan 2-3 bulan, pergi bercuti, balik kampung. Tu je kerja dia. Islam tak gitu. Mana masyarakat, mana amal ma'ruf nahi munkar, semua kena fikir. Semua kena fikir. Ini sahabat ajar, sahabat tunjukkan pada kita.
pentingnya bai'ah ataupun pentingnya melantik pemimpin tu. Sehingga 3 hari. Padahal boleh je, boleh tak kalau nak cepat-cepat pakat-pakat uruskan Nabi hari Isnin tu, hari Selasa tu ke, hari Isnin juga ke, atau hari Selasa, selesai. Tapi kenapa pakat-pakat pergi ke, kalau bahasa kita di parlimen lah, Dewan Rakyat, Darun Nadwah namanya, pergi ke situ, penuh sahabat pergi situ, tinggal Nabi dengan Sayyidina Ali je, dengan keluarga Nabi lah. Sayyidina Ali tu keluarga Nabi. Nampak kan macam tak elok. Tak, itulah keutamaan. Itulah keutamaan. Jadi sehingga akhir sekali terlantiklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Dia kata macam ni, pertama sahabat Nabi yang kita akan lantik ni, pertama sahabat Nabi. Bila sebut sahabat, dia pernah jumpa Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Okey. Pertama sahabat Nabi yang kita nak lantik ni, kita nak buat demokrasi. Yang kedua, kita pilih seorang Ansar, seorang Muhajirin, seorang orang Mekah, seorang orang Madinah. Dan dua-dua ni mesti pernah jumpa Nabi. Maksud pernah jumpa sahabat Nabi lah, yang beriman sehingga Nabi wafat. Kita ambil sajalah ketua-ketua kita. Akhir sekali Sayyidina Umar kata apa? Tak payah. Tak payah. Sebab diorang pilih Sayyidina Umar untuk jadi. Orang Mekah, Muhajirin, kami pilih Sayyidina Umar. Ansar dia pilih sahabat lain yang orang Madinah. Kita nak buat undian ni. Sayyidina Umar cakap tak payah. Semua tadi ada dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun baca, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata ni ayat Quran ni. Idh yaqulu, dan berkata dia tu Nabi, li sahibi, kepada sahabatnya, la tahzan, jangan risau, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Cerita tentang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua tu kan. Hanya satu-satunya orang yang Quran iktiraf dia sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Yang lain tak ada. Sayyidina Umar pun sahabat Nabi, tapi Quran tak iktiraf. Maksud bukan Quran tak iktiraf, tapi tak ada pun dalam Quran mengatakan dia sahabat. Tapi sebenarnya memang sahabat pun. Tapi hanya satu, hanya Sayyidina Abu Bakar. Jadi tak ada orang lain yang lebih layak. Kau lantik aku kan, aku tak nak Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi sakit 13 hari, Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Jadi akhir sekali proses tadi memakan masa hari Isnin, separuh hari Isnin, hari Selasa full 24 jam, dan hari Rabu selesai. Okey. Dan kata qil, ada pendapat lain juga. Kata qil ni dikatakan orang dengan sebab tiada ittifaq mereka itu atas wafatnya. Ada pendapat kedua, tapi pendapat kedua ni tak kuat lah. Kata qil, macam dengar-dengar ada orang kata lah, yang kenapa lambat sangat sampai hari Senin, Selasa, Rabu ni, sebab orang tak sepakat. Sahabat ni kata, Nabi hidup lagi, panah lagi ni, contohnya tu lah. Sahabat ni kata, dah wafat dah. Ini kata, tak lagi. Jadi sementara nak confirm betul ke Nabi wafat, maka masa sampai hari Rabu. Ada ulama kata gitu juga. Tapi kata qil ni macam ada dengar dengan siapa entah, tapi adalah dengar gitu. Kitab mana tak tahulah. Itu tak boleh pegang sangat lah kata qil ni. Okay. Yang boleh pegangnya yang bai'ah tadi, sebab tu lambat. Dan adalah masa sakitnya 13 hari. Sakit Nabi tu 13 hari. Dan kata qil ni pun kata, adalah orang kata, siapa kata tak tahu, tapi ada dengar-dengar lah itu. Kata qil 14 hari. Dan kata qil ada dengar-dengar juga 12 hari. Dan kata qil lain daripada itu. Macam-macam banyak kata ni. Sebenarnya Nabi sakit 15 hari, ni kata Nabi sakit 14 hari, tapi yang paling masyhur 13 hari Nabi sakit. Okay. Penting ke? Penting lah. Kalau kita sayang Nabi, kita nak tahu detail lah. Kita nak tahu rambut Nabi, macam mana hidung Nabi, macam mana mata Nabi, pakaian kegemaran Nabi, Nabi suka warna apa, warna mata Nabi, Nabi cakap macam mana, cara Nabi jalan macam mana, Nabi pakai apa, semua nak tahu. Dah kata sayang Nabi. Termasuklah berapa hari Nabi sakit pula, perkataan terakhir Nabi, semua kena tahulah, sebab kata sayang kan. Okay. Dan wafat ia pada umurnya 63 tahun atas qaul yang sahih. Banyak juga pendapat kata Nabi umur 64, 62, macam-macam, tapi yang paling masyhur 63. Demikian lagi dengan masuk juga umur Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat umur 63, sama macam Nabi. Bukan
bukan wafat pada sekali dengan Nabi, bukan. Umur 63. Sayyidina Abu Bakar muda daripada Nabi 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi bila umur Nabi 63 wafat, Nabi Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah 2 tahun lebih. Betul? Sayyidina Abu Bakar wafat. Jadi Sayyidina Abu Bakar wafat pada umur 63 juga. Sama macam Nabi. Dan Umar, rupa-rupanya Sayyidina Umar pun wafat pada umur 63 juga. Dan Aisyah wafat pada umur 63 juga. Ini menarik ni. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Jadi kita boleh hafal senang je. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Aisyah. Wafat umur berapa? 63. Okey. Okey, habislah cerita kat situ. Tapi kita kena habiskan ni. Ini tak ada apa-apalah. Tengok ada berapa minit? 5 minit je lagi. Dan telah dibuat syair, telah dibuat lagu, macam itulah bahasa, dibuat lagu oleh setengah ulama buat syair lah, akan segala nama isteri Rasulullah dengan katanya. Nak ni cerita tentang isteri Rasulullah pula, bukan cerita, nak bagi tahu nama je. Dan 11 isteri bagi Rasul. Isteri Nabi ada 11 orang. Yang tertentu dengan mereka itu dukhul. Bila sebut isteri yang berlaku persetubuhan dengan Nabi, dukhul. Mereka itu siapa 11 ni? Mereka itu ibu kamu sekalian. Sudah. Macam mana? Isteri Nabi itu ibu kita ke? Ya. Ibu kita ada berapa mak? Mak. Ibu. Ya ke? Paling kurang, paling minimum ada berapa mak? Minimum ada 12 orang. Bapak ramai mak mu. Ya, mak. Apa maksud mak? Tak boleh kahwin dengan dia kan? Kalau boleh kahwin bukan mak, tak boleh kahwin dengan dia. Okey. Seorang mak yang melahirkan. 11 lagi isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah dia panggil ibu orang-orang beriman. Kita beriman tak? Beriman, itu ibu kita. Kalau katakanlah kita hidup zaman Nabi, katakanlah bila Nabi katakanlah ceraikan isteri dia, ataupun Nabi wafat, isterinya jadi balu kan, boleh tak kahwin? Bila habis iddah? Tak boleh. Katalah kita hidup zaman tu, oh Nabi dah ceraikan kau dah habis iddah dah, aku nak kahwin. Tak boleh. Sebab itu ibu kita. Ibu mana boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Nabi wafat, Sayyidatina Aisyah habis iddah apa semua, nak kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Tak boleh. Sebab ibu kita mana boleh kahwin dengan mak sendiri. Sebab isteri Nabi adalah ibu orang-orang beriman. Kalau kita orang beriman, itu ibu kita. Buktinya tak boleh kahwin. Kalau lah hidup, memang tak boleh kahwin. Mereka semua dah wafat. Kalau ada pun tak boleh kahwin. Jadi kalau kata emak kau ada berapa? Minimum ada 12. Kalau ada mak mertua jadi 13 lah. Ada mak tiri jadi 14 lah. Banyak lah. Minimum 12. Tak mungkin kurang daripada 12. Kalau dia kata emak dia cuma 11, maka dia kalau dia kata mak dia ada 1, maka dia tak mengaku dia beriman. Tak ada lagi tu. Tapi maksudnya ke situ lah. Habis yang kau tak boleh kahwin, mak yang kau tak boleh kahwin. Sebab tu dia kata kat sini, mereka itu ibu kamu sekalian. Kamu. Kerana bila Nabi kahwin seseorang itu, kalau Nabi ceraikan, kamu tak boleh kahwin juga. Kamu tetap tak boleh kahwin, kerana bila Nabi dah kahwin dia kekal jadi isteri Nabi walaupun Nabi dah wafat. Tetap nama isteri Nabi. Dia tak nama janda Nabi, balu Nabi, tak ada. Dia tetap jadi isteri Nabi. Dia tetap dinamakan isteri Nabi. Tak boleh kahwin. Kerana itulah tak ada riwayat mengatakan sahabat kahwin balik. Tapi kalau sahabat kahwin dulu dengan perempuan tu, kemudian Nabi kahwin, itu tak apa. Tapi lepas Nabi kahwin, yang asalnya dia isteri orang lain, diceraikan, Nabi kahwin. Dan kebanyakan isteri Nabi semuanya janda-janda. Tu yang nak ikut sunnah, janganlah cari anak dara. Kata nak ikut sunnah, cari yang package, buy one free egg. Anak 8 dah, yang tu ambil. Ini cari yang muda-muda, kata ikut sunnah 2. Apanya cari yang anak 7, anak 8 tu? tak nak pula. Itu lah ikut Nabi. Sebab kebanyakan isteri Nabi semuanya janda-janda. Jadi bila dia asalnya janda, kerana dia kahwin, kerana diceraikan, Nabi kahwin dengan dia. Lepas Nabi kahwin,
Orang lain tak boleh kahwin dengan dia, walaupun Nabi ceraikan dia, walaupun Nabi dah wafat, tetap tak boleh kahwin dah. Tak boleh kahwin dah. Tak boleh kahwin. Sebab tu dia kata kat sini, mereka itu ibu kamu sekalian. Siapa? Hai mukminin, dengan dia turun Quran. Yang pertama Khadijah yang bahagia, yang kedua Saudah yang mulia, yang ketiga Aisyah anak ia. Bagi Abi Bakar itu bahagia. Dia buat bagi sedap kan, macam syair lah. Kita kena hafal lah isteri Nabi. Habis orang lain yang kahwin 2, kahwin 3, bercerai, kita duk sibuk dalam TikTok, dalam Facebook. Artis mana-mana, dia pula sibuk. Dia tak ada kena-mengena pun. Habis. Ini isteri Nabi ni, malah ibu orang-orang beriman. Hafal lah, bukannya susah pun, ada 11, 12 je. 11 je. Siapa dia? Pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempatnya Hafsah anak ia Umar, yang kelima Zainab anak Khuzaimah yang mulia, yang seterusnya Hindun anak Huzaifah, enamnya, yang ketujuh Zainab anak Jahshi lah ni. 8 Juwairiyah anak Al-Harith, ya. Ke-9 Ramlah itu yang bahagia. Ke-10 Safiyah ada ia, yang ke-10 Safiyah ada ia anak Huyai, Harun itu moyang dia. Salah satu isteri Nabi, keturunan Nabi Harun. Nabi Harun ni tak jumpa ni. Kalau tengok dalam TV3, tengok cerita, tak jumpa ilmu ni. Tak jumpa. Salah seorang isteri Nabi yang keturunan Nabi Harun. Siapa dia? Kena jawab lah. Safiyah. Orang boleh panggil Safiyah. Yang ke-11 Maimunah namanya, anak bagi Haris Quraisy, nasabnya 11. Ada lagi tak? Ada, tapi dia tak panggil isteri, dia panggil gundik, ataupun bahasa lain hamba. Gundik bagi ini Rasul yang mulia. Ada lagi. Sebab gundik hamba kalau ada hamba, maka tuan dia boleh pakai, boleh bersetubuh dengan hamba tadi, tapi ada syarat. Pertama, hamba tadi tak ada suami. Sebab hamba pun boleh kahwin juga. Kalau hamba tu ada suami, tak boleh. Bila dah dia disetubuhi hamba tadi, walaupun tak kahwin, boleh. Lebih daripada 4, banyak mana pun boleh hamba. Ni zaman sekarang tak ada dah, dulu. Cuma bila telah bersetubuh dengan hamba tadi, tak boleh jual lah. Boleh kekal dia jadi hamba sampai mati, ataupun bebaskan dia sahaja. Dia tak boleh jual. Tapi kalau tak subuh, boleh jual. Tapi bukan jual macam cerita Peramli tu, kedai tu merepek. Siap ada diskaun 25%. Tu merepek. Lah cerita kan. Okey, dia ada beberapa jenis hamba. Ada hamba macam-macam lah hamba. Okey. Siapa hamba yang dengan maksud, sebab dia sebut di sini, yang tertentu mereka itu dukhul dengan Nabi, pernah tidur dengan Nabi. Maka dia sebut lagi, siapa lagi? Gundik ataupun hamba bagi ini Rasul mulia, itu Maryah dari orang Kibti. Orang Kibti ni keturunan Firaun lah. Bukan keturunan Firaun, bukan bangsa Firaun, keturunan Firaun pula, bangsa Firaun. Kan Nabi Musa tumbuk ataupun sepak seorang tu mati tu, akhir sekali Nabi Musa kuat, dia cuma nak meleraikan aja. Ini Bani Israel sama dengan Nabi Musa. Seorang lagi yang bergaduh tu saudara mara Firaun, Qibti ya. Duk lerai-lerai, tertolak, tertumbuk sikit je mati. Nabi Musa kan kuat, mati kawan tu. Itu yang Firaun pergi kejar tu. Firaun pergi kejar anak angkat dia sendiri tu. Qibti. Yang kedua Raihanah namanya. Maka Zulaikha yang ketiga gundiknya. Yang keempat budak beri akan dia oleh Zainab bagi Rasul yang mulia. 4 orang. Ini hamba Nabi. 1, 2, 3, 4. Macam mana? Sikit lagi. Dan nazam dan nama yang satu lagi. Yang kata Maryah Al-Qibtiyah tadi, itu dapat anak. Nama Ibrahim. Yang dapat anak, isteri yang dapat anak berapa orang? Isteri Nabi yang tadi semua, berapa isteri daripada anak Nabi yang semua? 2 saja. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maryah Al-Qibtiyah. 2 saja. Maryah Al-Qibtiyah dapat seorang anak lelaki nama Ibrahim. Kematian Ibrahim terus jadi gerhana.
Semua orang kata bumi bersedih kerana kematian Ibrahim anak Nabi. Nabi kata tidak ada kena-mengena kematian dengan, kan Nabi sebut kan, Nabi marah, ini semua jahiliah, tidak ada kematian dengan berlakunya apa-apalah, gempa bumi ke gerhana, tak ada kena-mengena dengan kematian seseorang, tak ada kena-mengena, kan. Jadi dua je, Khadijah dengan Maryah, dua sahaja yang ada anak. Nabi ada anak dengan mereka, yang lain semua tak ada anak, ya. Okay. Dan Nazam anak-anak Rasulullah ni, last Nazam ni cerita je, ni cuma nama je. Dan Nazam pula akan nama segala anak-anak Nabi dengan katanya, syair ni, anak bagi Nabi kita 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan, maka laki-laki dari anaknya Qasim itu yang pertama sebutnya, Qasim. Jadi sebab tu nama Nabi yang lain Abul Qasim. Siapa baca berjanji mesti ada benda ni, Abul Qasim. Saya ingat yang tu je, yang lain tak ingat. Berjanji tu Abul Qasim tu Nabi lah. Okey, Qasim tu anak Nabi. Dan lagi Abdullah itu keduanya. Dan ketiga Ibrahim anak gundiknya, Ibrahim anak Maryah Al-Qibtiyah. Dan Zainab dan Ruqayyah pula, dan Ummu Kalthum itu ketiganya, Fatimah Az-Zahra itu keempatnya. Maka inilah perempuan anaknya. Jadi 3 laki-laki 4 perempuan, itulah nama-nama anak Nabi. Habis. Dia secara ringkas saya sebut. Lepas tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in. Habis kita cerita tentang last kali nama-nama tadi, dan kita akan menceritakan tentang kelebihan Sayyidatina Fatimah anak Nabi yang nama Fatimah. Apa hebat sangat ni? Apa hebat sehingga dinamakan Fatimah ni, asal usul nama Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar apa kena-mengena dengan Fatimah? Tunggukan pada episod yang seterusnya. Al-Azhar tu asalnya Fatimah lah, bukan dia yang buat nama-nama tu. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan salatana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.